لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. Imam tadi kuat. Saya tak kuat. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Turun ni. Kena rapat. Tak sampai dengan mulut ni. Kita makan masa ni 20 minit ni. 20 minit kan? Yang nak buat ni? Dia bengkok ni. Bengkok mana? Ini. Oh. Gitu. Ni kaya panjang lagi ni. Pendek ni. Boleh? Boleh. Oh. Sesa. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Saya tak kuat dah. Rapat dengan mulut pula dah. Mana yang tu tak ada? Mari yang tu. Susah tu ya. 10 minit lah. 10 minit. Sambung. Cuba. Tu. Good. Okay. Cuba. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillah ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana telah kita selesai solat Isya dan juga tarawih dan juga witir secara berjemaah. Dan kemudian sebagaimana rutin-rutin biasa lah ya, saya ingat sejak beberapa tahun saya berbulan di sini, saya ingat 7 tahun tu rasa saya dah duduk di rumah. Dalam 6-7 tahun lah saya berada di sini. Dan rasanya setiap tahun Ramadan memang saya ke sini lah. Ada setengah surau, naik puasa dia tak ada kuliah lah. Dia panggil ustaz lain, kira ada juga macam tu. Tapi dia ada sebahagian surau atau masjid dia memakarkan ustaz-ustaz yang ada. Cuma seluruh tazkirah lah. Ada yang buat selepas maghrib, ada yang buat di tengah-tengah tarawih pun ada lagi. Ada yang buat selepas witir, macam kita ada yang dah berdulu lepas witir lah. Itu yang boleh lama sikit tu. Tapi mesti kata 20 minit. Tak apa, boleh 20 minit. Minit yang pertama. Okey. 20 minit je. Ini minit yang pertama. Saya nak baca firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai beberapa ayat selepas itu. Yang mana ayat ni tuan-tuan dah selalu dengar lah. Sebab tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Ramadan dan puasa Ramadan tak sama dengan ayat-ayat pengibadatan yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut tentang puasa dan Ramadan satu-satunya pada ayat berkenaan. Surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185.
Kemudian 186 Allah Ta'ala sebut tentang doa. Seolah-olah macam Allah Ta'ala skip lah, tapi tak skip. Sebab doa ni dia ada hubung kait dengan puasa juga. Sebab itu dalam banyak-banyak perkara yang disunnahkan ketika berpuasa, yang kita sebut sebagai masnunatus siyam, the preferable things of fasting. Mana benda yang digalakkan ketika berpuasa ialah memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hubung kait juga lah. Walaupun ayat doa 186 tu ayat umum. Kita sering dengar ayat itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika ada hamba-hambaku bertanya tentangku, aku dekat, kata Allah. Maka hendaklah dia berdoa kepadaku, aku akan terima doa mereka. Mudah-mudahan mereka beroleh la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka beroleh kewarasan. Rusyud ni mana? Rusyd mana kewarasan, mana selebih lah. Memang orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang cerdik. Sebab tak ada orang yang boleh menyelamatkan dia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut tentang doa secara umum. Macam tak ada kaitan dengan puasa, tapi ada. Sebab itu perkara yang disunahkan ketika puasa ada banyaklah. Kita belajar hukum puasa, ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa, ada rukun puasa, kan? Ada perkara makruh dan yang membatalkan puasa, dan ada perkara sunnah ketika berpuasa. Takwa 6 atau 7 masnunatus siyam, perkara digalakkan ketika berpuasa. Salah satu ialah al-iksar minad doa, memperbanyakkan doa. Antara sebabnya ialah dalam Al-Quran Allah Ta'ala sendiri di tengah-tengah ayat puasa Ramadan doa. Sementara Nabi SAW berdoa ketika berpuasa. Dan amat digalakkan bila masuk 10 yang akhir. Hatta Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia tanya Nabi, apa aku nak doa? Pada malam-malam 10 akhir Lailatul Qadar ni, apa aku nak baca? Nabi ajak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mana salah satu perkara yang digalakkan kita berpuasa adalah perbanyakkan doa. Sunnah Nabi SAW. Dan Nabi kata doa orang yang berpuasa ini mustajab. Kalau kita rujuk dalam Sunan At-Tirmizi daripada Abi Hurairah, di mana kata Nabi SAW, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Nabi kata ada 3 doa mustajab, tidak syak lagi padanya. Karena Nabi kata doa mustajab, Nabi kata tidak syak lagi padanya. Ada 3 doa yang mustajab, tidak syak lagi padanya. Salah satu yang Nabi kata da'watu as-sahih, doa orang-orang yang berpuasa. Doa orang-orang yang berpuasa. Maksudnya amat digalakkan masa kita berpuasa memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bebas berdoa dengan apa-apa doa yang kita tahu. Sebab itu dalam hak awal doa ni tak perlu standardize. Kita tanya banyak masjid dan surau dia baca doa yang sama. Doa tu dia baca. Ada lah saya pun tak apa. Masuk sembahyang tarawih saja dia baca doa sebanyak tempat satu. Tapi di sini saya lihat lagu oleh imam kita mungkin dia tidur. Dia baca doa, dia ingat sendiri. Doa ni tak perlu di standardizekan. Tidak ada doa-doa yang tertentu untuk tarawih atau Ramadan keseluruhan. Tidak ada doa yang spesifik, melainkan doa tu je, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu je doa yang very related kepada Ramadan, especially di 10 yang akhir. The rest ambil daripada Ramadan awal sampai akhir, kita bebas berdoa dengan apa-apa doa. Ada banyak doa dalam Quran, ada banyak doa dalam hadis Nabi. Kita pun boleh doa-doa kita sendiri. Imam dia bebas, berikan kebebasan dalam hal ehwal yang Islam bagi kebebasan. Imam kita bukan tak sendiri sangat, nak baca doa yang standard, tak perlu. Doa apa saja yang baik untuk kita doa dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu standard, baca saja apa-apa doa. Baik, kembali pada yang tadi. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang Ramadan dan puasa Ramadan ini saja.
Surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 ayat doa, kemudian 187. 4 ayat berturut-turut selonggup Allah Taala sebut tentang puasa dan Ramadan. Tak sama dengan peribadatan yang lain, tak sama. Amat berbeza sekali. Kita ambil contoh semayang. Semayang Allah Taala tak sebut macam puasa, tak. Di mana kita boleh dapati ayat tentang semayang bertebaran dalam Al-Quran, dalam surah-surah yang berbagai. Kita nak lihat ayat tentang semayang dalam Al-Baqarah ada. Perintah semayang saja dalam Al-Baqarah ada 3 ayat. Aqimus solat wa atuz zakat. Dalam Al-Baqarah saja ada 3 ayat. Perintah suruh semayang saja. Kan? Ayat ke-43, 83 dan 110. Bila kita belajar mukadimah semayang tu, kebiasaannya para fuqaha akan buat mari ayat-ayat tentang perintah semayang. Mana dalil yang kata semayang ni wajib? Especially waktu 5 waktu lah. Ini dalil-dalil. Ada dalam beberapa surah. Antaranya surah Al-Baqarah, 3 ayat yang telah saya sebutkan tadi. Itu baru perintah semayang. Kemudian ada lagi tentang qiyam, tentang rukuk, dalam surah-surah yang berbagai. Hatta sujud pun Allah Taala sebut dalam Quran, ambil daripada surah Al-Baqarah sehinggalah surah-surah yang lain secara bertebaran, bercerai-berai. Tak ada lah Allah Taala sebut tentang semayang, ambil daripada takbiratul ihram sampai salam dalam beberapa ayat seumpama Ramadan dan puasa Ramadan tak ada. Betul tak? Hatta kalau kita lihat ayat tentang sujud pun ada tak kurang dalam Al-Quran 12 tempat. Itu yang timbul sujud at-tilawah, the book of recitation, sujud tilawah. Kalau tak pernah dengar pun Ustaz, sujud jadah tu lah kan? Sujud tilawah, bukan sujud jadah, bukan sujud tilawah. Tapi kalau sebut sujud jadah pun tak salah. Tapi dia bukan hanya ada dalam surah As-Sajdah. Cuma surah As-Sajdah salah satu daripada, tapi dia ada dalam surah-surah yang lain. Dia ada surah Al-A'raf, ada surah An-Naml, surah An-Nahl, surah Qaf, ada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ada 2 tempat. Dan beberapa surah yang lain. Adalah surah Maryam. Di mana bila Allah Taala sebut tentang sujud, kita digalakkan sujud pada waktu itu. Dalam semayang baik, di luar semayang baik. Semayang fardu baik, semayang sunat baik. Tapi kita ni banyak orang duduk sujud tilawah masa semayang subuh pagi tu lah. Itu pun kali imam baca surah saja dah. Ya tak? Kalau imam tak baca, tak ada lah sujud jadah tu. Sujud tilawah tu sebenarnya dia ada banyak tempat. Ada 12 tempat bila kita baca, kita digalakkan sujud kepada Allah dalam semayang dan di luar semayang. Cuma kita jaga melakukannya. Atau ada imam takfir pun, bila dia baca surah-surah tertentu semasa semayang tarawih, dia lalu ayat sujud, dia tak sujud. Tidaklah wajib di sisi majoriti, tapi amat-amat digalakkan. Cuma setengah-setengah imam tu, bila saya dulu pernah panggil seorang imam daripada Mesir, 7 tahun di Indonesia, saya tengok nama dia siapa. Saya pergi tazkirah di surau Jumaat Al-Mahdi. Dia jadi imam di sini pada waktu itu. Kemudian saya jemput dia pergi tempat saya. Dia jadi imam, dia baca surah-surah Ismail Al-Farqah, dia baca surah-surah tertentu. Tapi dia beritahu lah, dia ada sujud tilawah ya, dia pandai cakap Melayu. Jadi bila kita semayang tarawih, ada di sujud. Jadi tahulah kita rupanya. Ingat kau waktu semayang subuh tadi ada sujud jadah kan, rupanya adalah semayang lain kau. Semayang ada sujud kan? Mana kata nak cari satu ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang semayang, ambil dari awal sampai akhir tidak ada. Belunggu dan berturut-turut seumpama Ramadan. Tapi ayat tentang puasa ni dia unik sikit, di mana Allah Ta'ala sebut 4 ayat berturut-turut. Dan dalam surah itu saja. Itu yang bila ustaz nak cakap pasal Ramadan, baca ayat. Ya allazina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya allazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Macam tak ada ayat lain. Memang tak ada ayat lain. Itu inna anzalnahu fi lailatul qadar tu. Itu tentang Lailatul Qadar, bukan tentang Ramadan ni spesifik. Ialah Lailatul Qadar ni di sisi majoriti berlaku pada bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi akhir Ramadan, lebih spesifik lagi pada malam-malam yang witir. Tapi dia Lailatul Qadar. Adapun ayat yang menyentuh tentang puasa dan Ramadan, betul-betul tentang puasa dan Ramadan, itulah ayat. 4 ayat betul-betul. Jadi tidak sama dengan ayat yang lain. Kita lihat persyaratan yang lain seperti haji umpama, sama juga. Kan?
Allah Ta'ala sebut dalam beberapa surah secara bertebaran. Cuma Allah Ta'ala sebut juga lah dalam surah Al-Hajj. Ada surah Al-Hajj, the chapter of decree, mana ada surah zakat yang sama. Dia ada dalam beberapa surah tertentu secara pendek. Mana nak cari satu ayat ya Allah Ta'ala sebut tentang zakat secara panjang lebar, tidak ada. Seumpama Ramadan dan puasa Ramadan. Semua Allah Ta'ala sebut fundamental je lah ya. Ayat pertama Allah Ta'ala sebut puasa sebenarnya berpuasanya umat-umat terdahulu sebelum kami. Ya allazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala orang satu. Allah Ta'ala kata wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana berpuasa umat-umat terdahulu. Pasal selain kita ni umat terdahulu pun berpuasa. Bila sebut umat terdahulu ialah umat-umat yang datang menerusi nabi-nabi yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sebut sebagai umat-umat agama samawi, agama langit lah. Ahli kitab lah terutamanya. Hak sebelum nabi lah. Kan? Hak paling dekat dengan nabi, Nabi Isa alaihi salam. Orang Nasara ada puasa lah. Ada. Tak tahulah in spesifik puasa mereka macam mana. Tapi dia ada puasa. They have their own fasting. Pergi lebih atas lagi Nabi Musa, orang Jus. Ada puasa lah orang Jus. Tak tahulah, saya pun tak belajar tanah agama Yahudi. Confirm dia pun ada puasa. Bukan itu tengok puasa tu ni, puasa orang Yahudi. Ada lah. Dan begitu juga umat-umat yang terdahulu. Hak samawi lah, hak asalnya Islam. Kan? Dan bukan hanya umat-umat yang berasaskan kepada agama samawi yang menerusi nabi-nabi dilantik oleh Allah SWT. Agama bukan samawi pun they have their own fasting. Dia pun ada puasa, ada puasa. Kan? Agama yang bukan samawi ni contoh macam Buddha. Orang kata Buddha atau utama Buddha pun dikatakan nabi. Allah Ta'ala alam lah. Tapi kita belum terima lagi kata Buddha ni one of the prophetic religion. Kita tak terima yang kata belum lagi dah setakat ni. Kan? Adalah dakwah kajian mengatakan bahawa Gautama Buddha dulu pun nabi. Allah Ta'ala alam. Pasal tak dalam Quran, tak dalam hadis nabi, jadi kita tak boleh nak tentukan. Buddha bukan agama samawi. Secara umumnya macam tu lah. Dia apa pun ada puasa mereka. Cuma mungkin berbeza-beza lah puasa mereka. Mereka tu mungkin tak sama. Mungkin ada puasa macam kita tak makan tak minum. Yahudi mungkin ada. Sebab mereka pada masak-masak mereka juga. Buddha ada banyak masak mereka. Mungkin mereka ada puasa-puasa tidak sama. Hindu pun sama. Dia ada puasa-puasa. Hatta kadang-kadang dia ada puasa makan, tapi dia tak makan haiwan yang berdarah. Puasa juga. Sebab tu dulu masa saya kerja di restoran, saya dulu manager restoran. Baru jadi ustaz. Dulu baru nak start. Bila orang yang beragama lain seperti agama Buddha, agama Hindu, kadang dia order makanan, dia pesan no beef because I puasa hari. Dia puasa tak makan beef. Puasa juga tu, tapi puasa cara dia lah. Kan? Kita ada dah puasa macam tu? Tak ada. Kita ni boleh sebut puasa al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Itu puasa kita. Menahan diri daripada perkara membatalkan puasa daripada naik matahari sampai tenggelam matahari. Itu puasa yang disebut sebagai the Islamic fasting. Puasa Islam itu saja. Adalah setengah puasa yang disandarkan kepada agama, tapi dia bukan agama. Macam puasa tadi lah. Kan? Ada setengah ajaran tu dia kata nak menajamkan mata hati, nak mendalamkan kerohanian, nak bagi power kita punya spiritual. Dia sebut puasa macam biasa. Kalau tak mampu, dia sebut puasa daripada memakan haiwan-haiwan yang berdarah. Kan? Nabi orang yang paling tajam mata hati, Nabi orang paling bertakwa, Nabi dia punya tahap spiritual tinggi. Nabi pun makan haiwan yang berdarah dan tak pernah Nabi darah. Kan? Tapi orang kerohanian ni kadang-kadang ada. Memang ada ajaran sultan dalam sufisme. Dia bukan Islam, tapi disandarkan kepada Islam. Maksudnya tidak ada kena-mengena. Kita nak tajamkan kerohanian kita melalui iman yang benar, ibadah yang benar, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa yang telah disyaratkan kepada kita.
tajamlah rohani kita, insya-Allah. Baik. Jadi Allah Ta'ala mula-mula suruh puasa, Allah Ta'ala beritahu seumpama orang tengah lalu puasa. Dan ayat ni tuan-tuan sebenarnya dia turun pada tahun kedua Hijriah. Kalau kita belajar sejarah lah ya. Dia turun pada tahun kedua Hijriah. Maknanya bila Nabi berhijrah 2 tahun selepas itu baru difardukan puasa Ramadan. Maksudnya 15 tahun setelah Nabi jadi Nabi baru difardukan puasa Ramadan. Dari sudut sejarah, banyak ulama-ulama kita sekarang tentang sejarah pensyariatan dalam Islam. Pasal sejarah ni dia ada banyak skop. Ada sejarah ni memfokus kepada kehidupan Nabi secara am. Nabi lahir, Nabi jadi Nabi, Nabi hijrah, Nabi itu Nabi ini, Nabi wafat. Itu dia panggil sirah nabawiyah. Ada lagi satu sirah juga, tapi dia memfokus kepada pensyariatan. Dipanggil dia the history of Islamic jurisprudence. Mana sejarah dia fokus kepada sejarah pensyariatan. Puasa bila disyariatkan? Contohlah ya. Semayang bila disyariatkan? Haji bila disyariatkan? Zakat bila disyariatkan? Jihad bila disyariatkan? Itu dipanggil sejarah dari sudut pensyariatan Islam. At-Tarikh fi Tashri' al-Islam. Puasa difardukan kepada kita bila? Tahun kedua Hijriah. 15 tahun Nabi jadi Nabi. Habis itu sebelum tu Nabi tak puasa. Puasa Nabi puasa secara umum saja. Dalam hadis Abi Dawud daripada Anas bin Malik, Nabi puasa 3 hari setiap bulan sebelum difardukan puasa Ramadan. Setelah difardukan puasa Ramadan, masih diteruskan puasa 3 hari setiap bulan sebagai puasa yang sunnah dan amat-amat digalakkan. Sebab tu kita belajar ahkam siyam, the science of fasting. Puasa-puasa sunnah, biasa ujung-ujung tu jadi syarat uji puasa, syarat puasa apa, ujung tu ada puasa-puasa sunnah. Tadi sunnah puasa lain. Sunnah puasa ni mana benda yang kita nak kena buat masa kita puasa. Mempercepatkan buka, melambatkan sahur, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan baca Quran, berbuka dengan tamak, tak ada tamak buka dengan air, hal seumpama itu. Itu dia panggil sunnah puasa. Kalau ni puasa sunnah, dia lain sikit. Puasa sunnah ni maksudnya hari-hari yang kita digalakkan berpuasa. Ada yearly basis, mana ikut tahun, setahun sekali. Macam puasa Ashura setahun sekali, macam puasa Arafah setahun sekali, macam puasa 6 hari di bulan Syawal setahun sekali. Itu dipanggil yearly basis. Ada weekly basis, ikut minggu. Ada monthly basis, bulanan. Ni lah 3 hari setiap bulan. Boleh rapat-rapat, boleh cerai-berai. Dan amat digalakkan berpuasa 3 hari betul-betul pada tengah bulan ataupun di akhir bulan. Tapi kalau di asyik-asyik kamu tidak kenapa, itu dah memang terbiasa. Itulah puasa Rasulullah SAW pada peringkat awal sebelum difardukan puasa Ramadan. Sebab Ramadan ni 15 tahun Nabi jadi Nabi. Di Mekah tak ada puasa Ramadan. Dan kalau kita lihat sejarah pun, semayang pun 5 waktu pun lewat. Bila semayang 5 waktu difardukan kepada kita? Bila saya? Tanya Syekh aja tu dekat. Nabi jadi Nabi, tunggu Isra' Mi'raj tu. Isra' Mi'raj berlaku setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Tahun ke-12 hijrah. Tahun ke-12 kenabian. Maksudnya Nabi setelah jadi Nabi 12 tahun. Selepas itu baru difardukan puasa semayang 5 waktu. Lewat ni kalau kita kaji ibadah-ibadah ni semua disyariatkan lewat. Kok fardu pula. Habis itu sebelum tu Nabi tak semayang Macam ada seorang tu kan yang rambut pita-pita tu, dia kata Nabi tak semayang, dia kata Nabi semayang hati. Siapa orang Allah? Bolehlah sebut nama, dia sama saja pula. Ada orang ni suka sama. Hari ni sama-sama. Ada orang itu nak betul asli sama, dia kena bayar 150,000. Padang tu dia. Siapa suruh fitnah? Dulu ada seorang tu dia fitnah Bilal Philip. Bilal Philip sama menang 1 juta. Nak kena bayar. Tutik derma kawan tu. Jangan main. Dia kata Nabi sebelum tu semayang hati. Mana ada semayang hati?
Kan? Oh senang semayang hati. Tak ada istilah semayang hati ni. Semayang macam saya kata tadi tak. Puasa, itulah puasa, the Islamic fasting. Semayang pun, itulah the Islamic prayer. Semayang ni angkat takbir bagi salam tu. Tak ada jenis semayang hati, tak ada. Kan? Nak kata Nabi tak semayang lah tu. Nabi semayang, tapi semayang yang diwajibkan sebelum difardukan semayang waktu semayang malam. Nabi bila dia terima Iqra tu, dia balik, dia selimut. Masa dia di Gua Hira tu, dia jadi Nabi. Bila tu ayat Iqra, diberi peluk dia tu kan, saya berapa ni. Tuan-tuan tahulah sejarah itu. Itu dia dilantik menjadi Nabi. After a while, dia balik ke rumah, dia selimut. Kan? Terus dia dilantik menjadi Rasul. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Tu ayat tu. Dan ayat tu bukan hanya sebut tentang Nabi berselimut, tapi Allah Taala memfardukan solat ke atas. Qumil laila illa qalilan. Sembahyanglah malam walaupun sedikit. Jadi Nabi sembahyang fardu 5 waktu 12 tahun masa nak hijrah, baru fardu 5 waktu. Jadi semua itu selama 12 tahun Nabi sembahyang, tapi sembahyang malam. Itulah diwajibkan ke atas Nabi dan para sahabat yang beriman. Kata ulama kita antaranya Alimah Ibn Abdul Bar, 2 rakaat sekurang-kurangnya. Dan bila difardukan sembahyang 5 waktu, sembahyang Qiyamul Lail masih disunahkan oleh Rasulullah SAW, masih digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lah kata bila diwajibkan sembahyang fardu 5 waktu. Macam puasa tadi lah. Kan? Bila difardukan puasa 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, puasa yang Nabi puasa sunnah itu masih diteruskan, tapi jadi puasa sunnah. Dikatakan Asyura yang wajib, tapi Asyura diteruskan sebagai sunnah. Sama juga 3 hari setiap bulan. Sama macam sembahyang. Masih diteruskan Qiyamul Lail. Itu yang kita sembahyang tarawih tu. Nabi tak panggil tarawih. Yang panggil tarawih ini mula pada zaman Umar Al-Khattab. Sebelum pada itu, istilah bagi sembahyang tarawih ini dia panggil Qiyamul Lail di Ramadan. Qiyamul Lail pada bulan Ramadan. Jadi siapa-siapa yang sembahyang Qiyamul Lail, mana after Isyak dia Qiyamul Lail kepada Allah. Dia tarawih dah tu. Kan? Dan tak kira berapa rakaat. Cuma sekurang-kurangnya kita sembahyang 8, itu paling minimal. Dan banyak sebenarnya tidak ada ketetapan. Nabi sembahyang 11 saja, Umar sembahyang 20, Imam Malik sembahyang 36, Al-Imam Aswad bin Yazid sembahyang 40. Dan para ulama macam majoriti mengatakan bahawa sembahyang malam itu tidak ada hak ketetapan rakaat. Jadi balik pada tadi, jadi sembahyang pun macam itulah tuan-tuan. Dia diserahkan lewat, tapi Nabi masih sembahyang yang malam lah, dan sembahyang yang lain yang sunnah-sunnah. Very open. Nampak? Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi hukum yang fundamental. Allah Ta'ala suruh puasa, orang yang musafir, orang yang sakit tak boleh puasa. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang ujung sekali Allah Ta'ala sebut tidak boleh menyetubuhi isteri dalam keadaan kamu berpuasa. Jadi 4 ayat tu Allah Ta'ala sebut benda yang paling basic lah, benda yang paling fundamental. Walaupun di sana masih ada banyak hukum hakam yang bersabit dengan puasa yang perlu kita pelajari. Yang boleh kita lihat dalam bab puasa ni, ada tak kurang 6 atau 7 bab yang besar yang perlu kita belajar dan dikira sebagai fardu ain. Kita kena tahu syarat wajib puasa, kena tahu syarat sah puasa, kena tahu perkara yang membatalkan puasa, kena tahu sunat-sunat puasa, kena tahu juga perkara makruh ketika berpuasa, puasa-puasa yang sunnah dan puasa-puasa yang haram atau makruh, maksudnya puasa-puasa yang dilarang. Jadi 6-7 perkara ni sebenarnya kita kena tahu. Sebab itu walaupun kita ada grafik kita, tapi sekali-sekala tu, terutama sebab puasa ni kita buat every year setiap tahun. Dan ilmu ni bila kita tinggal kita jadi lupa. Jadi kita kena refresh balik ya. Sebab kita tidak mampu nak mendekatkan diri kepada Allah, melainkan dengan peribadatan yang telah disyaratkan kepada kita, melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan perkara itu mau tidak mau mesti melalui proses ilmu. Jadi kita nak belajar
setiap masa. Bila kita belajar, kita tinggal lama, kita lupa. Sebab itu kita kena refresh lah daripada masa ke semasa, insya-Allah taala. Jadi saya mungkin setakat itu kita mesti kata 20 minit. Kenapa 20 minit pertama tu? Ingat masuk minit kedua pula. Di hello, dia panggil hello. Dia senang ada kena hello juga. Jadi saya mungkin setakat itu. Berapa minit dah? Setengah jam. Okey, jadi lebih 10 minit. Pasal mic tadi